terima kasih Bu Mawin. Baiklah, hampir 98% masyarakat di Pulau Pinang patuh perintah kawalan pergerakan PKP sejak pelaksanaannya Rabu lepas. Untuk laporan penuh dan perkembangan semasa dari Pulau Pinang, langsung bersama Abdullah Mahyudin di sana. Silakan. Lela, Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Aziz Abdul Majid ketika dihubungi memaklumkan setakat semalam pematuhan masyarakat dengan pelaksanaan PKP berada pada tahap terbaik. Malah beliau turut berpuas hati dengan kerjasama setiap lapisan masyarakat yang mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagaimanapun, dalam masa sama, beliau mengharapkan masyarakat untuk terus kekal di rumah dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Setakat ini juga, kawalan Sekatan Jalan Raya SGR di seluruh Pulau Pinang lancar. Baiklah, 36 lokasi berisiko banjir di 5 daerah termasuk kawasan lereng bukit yang berpotensi berlaku tanah runtuh dikenal pasti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang. Justru itu, kesiapsiagaan terus diperkemas dalam menghadapi sebarang kemungkinan. Laporan Hanisma Ismail. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, Saadul Mokhtar, memaklumkan bagi keperluan itu kira-kira 600 pegawai serta anggota dari 20 balai bomba dan penyelamat negeri telah bersiap sedia. Telah meninjau sebanyak 36 hotspot kawasan banjir untuk negeri Pulau Pinang dan melalui pemantauan yang dibuat tadi kita dapati tidak nampak ada kenaikan air, tetapi kawasan-kawasannya telah kita kena pastilah sekiranya berlaku apa-apa banjir. Dengan mengenal pasti lokasi berisiko itu, pemantauan dari semasa ke semasa terus dilakukan. Bagi memudahkan urusan menyelamat ketika berlakunya bencana, Jabatan Bomba dan Penyelamat turut menggunakan aset udara seperti helikopter ini agar operasi menyelamat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pulau Pinang juga telah dipilih sebagai Regional Forward Base bagi zona utara yang berperanan mengumpulkan kekuatan sumber manusia serta logistik bagi memastikan bantuan lebih cepat dan terurus. Ketika ini, keupayaan logistik melibatkan 31 bot aluminium, 12 lori, 29 kenderaan pacuan 4 roda, 631 pelampung termasuk jaket keselamatan dan 30 set skuba untuk pasukan penyelamat di air. Hanisma Ismail, Berita RTM. Usaha membantu usahawan kecil B40 dan M40 yang terjejas akibat COVID-19 kini antara fokus Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda. Terbaru, kira-kira 28 usahawan terpilih menerima bantuan geran perniagaan dan naik taraf premis masing-masing. Pengurusinya, Khalid Mehtap Muhammad Ishak berkata bantuan disampaikan menerusi dana Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Semestinya fokus utama Perda adalah untuk kita bantu meningkatkan ekonomi usahawan kita. Okey, sebab ini adalah satu tanggungjawab Perda. Perda sebagai sebuah lembaga kemajuan wilayah, ya, kita perlu mengambil tanggungjawab ini sebaik mungkin, menggalas tanggungjawab ini dengan penuh amanah. Perda juga katanya turut bercadang untuk melonggarkan syarat kelayakan permohonan bantuan di bawah program sokongan dan pengukuhan usahawan luar bandar bagi membolehkan lebih ramai usahawan menerima manfaat. Dan bagi penerima, bantuan seperti ini akan digunakan sebaiknya dalam memulihkan ekonomi yang terjejas. Dari orang kata dia banyak bantu usahawan-usahawan muda seperti saya, seorang barbershop,
dan dia akan tolong anak-anak muda yang tiada kerja, dia boleh buatkan bisnes, kita boleh bantu dengan terbaik. Bantuan Perda ini saya berharap agar produk-produk yang dikeluarkan oleh Cik Dah Corner ni dapat meluaskan pasaran daripada online dan juga offline, dan insya-Allah produk-produk ini akan luas pasarankan lagi ke supermarket lah. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Pulau Mutiara. Kembali semula bersama Nur Lela untuk laporan lain berita wilayah. Teruskan patuh SOP, imbas kod My Sejahtera dan Kita Jaga Kita.